para ustaz dan imam. Marilah sama-sama lagi kita panjat syukur pada Allah SWT, karena dengan limpah izinnya saya dapat sama-sama dengan saudara bagi mengupas beberapa perkara sempena dan raya PRU 13. Saya mengambil kesempatan ini untuk bicara tentang masalah setempat kita, masalah pimpinan yang ada dan apa yang telah kita laksanakan selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak sebutkan bahawa saya ini, nama saya Cikgu Haji, orang panggil, anak kepada Tok Guru Pak Ya. Dalam keluarga Pak Ya ini tak banyak orang yang betul-betul aktif dalam parti. Saya dan kakak saya pun pincin dalam parti. Saya mungkin beransur-ansur pincin. Saya sebenarnya telah memegang banyak jawatan dalam PAS, sama ada di tingkat kawasan, negeri maupun pusat. Saya sebutkan ini bagi nak nyatakan kepada saudara-saudara kita, terutama pimpin-pimpin PAS yang baru, ahli-ahli PAS yang baru, bahawa saya ada integriti untuk berbicara tentang kepimpinan PAS. Saya rasa saya di antara orang yang memang mendapat peluang yang banyak semasa saya bersama-sama dalam PAS tempoh hari. Memanglah payah untuk siapapun untuk bersama-sama, terutama dengan bekas Presiden PAS Allahyarham Ustaz Fadzil, membuat lawatan ke banyak negara. Saya pernah dengan beliau ke banyak kali ke Pakistan, ke Lebanon. Kami juga sempat bersama-sama melawat sempadan Israel. Saya juga pernah ke Mekah bersama-sama dengan beliau. Lama kita berada di Mesir bersama-sama dengan dia. Dan saya juga pernah ke Afghan bersama-sama dengan dia. Cuma Ustaz Fadzil tidak meneruskan perjalanannya terus ke Kabul, sebab di atas keunjuran dia singgah di tengah-tengah perjalanan. Dan saya bersama dengan Datuk Bakacik dan Datuk Mustafa Ali terus ke Kabul. Saya sebutkan ini nak nyatakan kepada tuan-tuan bahawa apa yang saya sebutkan ini merupakan pengalaman saya. Jauh sekali ianya merupakan fitnah. Karena kadang-kadang kita dengar orang kata kita bercakap banyak fitnah. Senang saja. Kalau saya bercakap fitnah, tolong jawab yang mana fitnah. Dan kalau tak betul, senang saja, kita boleh saman kita. Sekarang budaya saman memang terjadi. Silap, percaturan. Kalau tak kena, orang saman kita. Tuan-tuan sendiri pun selalu dengar dalam akhbar baru ini pun calon di Putrajaya tahun BN sama calon PAS ada. Biasa cara ini. Jadi saya nak sebut di sini bahawa perjuangan yang ada dalam PAS selama ini, saya rasa agak jauh berbeza daripada yang berjuang dulu. Atau lagi kalau kita nak bandingkan perjuangan PAS yang dibawa oleh tuan-tuan guru yang lama.
guru Pak ya. Sak Fazino. Kalau yang bukan tok guru, Sak Bakar, Omar dan sebagainya. Saya yang banyak bersama-sama dengan Ustaz Fazil semasa hayatnya masih ada. Kita sering membawa dia ke tempat-tempat ceramah. Kalau tidak amati ucapan yang beliau berikan, ianya merupakan kerangka pemerintahan kalau sekiranya kita menang dan kita perintah. Jelas sekali bermakna dalam ucapannya sudah ada modul yang boleh diikuti oleh pimpinan selepas beliau. Ianya bergantung kepada pimpin itu sama ada dia mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, nak jalankan Islam. Apalagi kalau di Kedah, kita rasa cukup senang. Ada modul yang ada di negeri lain walaupun orang tidak senang, tapi saya rujuk pada modul di Kelantan contohnya. Sudah ada. Kalau guru bila sebut modul ni tahulah senang. Bila ada modul dia boleh ngajak budak. Bila ada modul dia boleh tunjuk macam mana pelajar nak dapat A dalam mata pelajaran yang boleh ajar. Saya sebutkan ini juga bahawa perjuangan orang-orang sekarang, terutama orang-orang muda, sudah banyak menimbulkan budaya-budaya yang merupakan unsur fitnah. Budaya fitnah sama ada dengan orang lain atau sama parti, sama kawan, satu ahli. Sebab itu kita tengok sekarang ini mudah saja apabila ada teguran yang dibuat terhadap pimpin, apabila ada teguran dibuat oleh ahli bawah, senang saja mereka melebarkan ianya sebagai parasit dalam PAS, ianya sebagai UMNO, ejen UMNO dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak sebut di sini bahawa siapa saja yang pernah ikuti, terutama ceramah yang pernah dibuat oleh timbalan Presiden PAS sekarang, Saudara Muhammad bin Sabu, pada tahun 2008 dan sebelum itu, beliau sering meminta supaya rakyat memberi mandat kepada PAS satu penggal saja, sebab kita yakin bahawa kita akan membuat satu perubahan yang besar. Beliau berjanji akan membuat satu perubahan yang besar kalau kita perintah, dan beliau juga meminta supaya rakyat kalau sekiranya kita tidak buat perubahan, hukum kita, tukar kerajaan baru. Sebab saya ingat dia pun pemikirannya tidak sesempit sebahagian pimpinan. Negara maju bila dia tukar pimpin. Negara Jepun contohnya sering sekali tukar pimpin, kadang-kadang tak dan pilihan raya baru, dia tukar orang baru. Ini budaya negeri-negeri maju. Jadi saya nak sebut di sini bahawa dalam kita menawajii kerajaan Kedah ini terutamanya, banyak benda yang kita tidak lakukan sejajar dengan apa yang pernah kita janjikan kepada rakyat. Saya nak sebut tentang janji saja, sebab sekarang pun orang buat janji baru, manifesto baru. Tapi saya nak sebut ini adalah tentang manifesto lama, supaya kita dapat fikir betulkah yang hak baru ni nak dibuat, sedangkan hak lama ni hak saya nak cerita sekarang. Dalam manifesto PAS dulu, pertama kali kita gariskan beberapa perkara penting, dan saya nak sebut juga kepada saudara-saudara
terutama pimpin-pimpin PAS yang ada, ahli-ahli PAS yang ada, manifesto yang diguna pakai dalam pilihan raya tahun 2008 yang lepas adalah manifesto yang dirangka sebelum itu lagi. Saya di antara orang yang terlibat merangka manifesto. Jadi ada beberapa perkara yang memang saya ingat sungguh. Sebab manifesto PAS ini dirangka zaman Ustaz Fazil. Apabila beliau tidak jadi pemimpin, manifesto PAS Kedah itu digunakan pakai untuk tahun 2008. Kita berjanji dalam manifesto ini, jika kita menang, kita nak turunkan Elon, MB dan Exco. Karena memang kita rasa tidak wajar wang rakyat tidak diguna sewajarnya kepada rakyat. Selalu kita sebut kita nak bela rakyat kita, kita nak utamakan rakyat kita. Sebab itu dalam manifesto kita gariskan awal-awal lagi Elon MB dan Elon Exco akan diturunkan. Masa itu Elon Exco, Elon MB saya ingat sekitar 70,000. Dan saya masih ingat juga Allahyarham Ustaz Fazil selaku ketua parti masa itu menyebut bahawa sekiranya kita menang, seluruh kereta Mercedes yang ada akan kita jual. Beliau berharap daripada MB dan Exco akan pakai kereta Proton perdana saja. Ini janji yang kita buat pada rakyat. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan wang sebanyak-banyaknya untuk bantu rakyat. Kita rasa bahawa elan yang akan kita turunkan kepada Exco dan MB sudah cukup untuk dia menjadi pimpin yang berkelibat di antara rakyat, di kalangan rakyat. Tapi saya nak sebut di sini bahawa bila kita menang, bukan kata gaji MB dan Exco saja naik, elan dan gaji CEO, anak-anak syarikat kerajaan negeri pun naik. Kadang-kadang MB minta mereka bubuh gaji sendiri. Cadang tengok hampa punya gaji berapa. Ini kawan-kawan habak lah, kawan-kawan dalam Exco apa. Macam CEO Sadar Air, elan dan gajinya melebihi daripada 33,000 satu bulan, lebih 1,000 satu hari. Bukan pasal banyak lagi CEO lain pun gajinya tinggi. Saya rasa kerana beliau pun bercadang untuk naik gaji dia. Sebab semasa kita bincang manifesto itu, saya masih ingat Datuk Muslim selaku Timbalan Suruhjaya menyokong keras, menyokong. Sebab dia kata dia pun biasa menjadi timbalan untuk Ifsak, dia sokong supaya Elon, MB dan Exco ini turunkan. Yang bangkang seorang saja, Ustaz Aizan Abdul Razak. Kita masa itu pun kita taklah terfikir bahawa dia nak jadi MB. Sebab masa itu Ustaz Fazil adalah pimpin PAS naik Kedah. Tapi apa boleh buat? Dia naik jadi MB, bukan nak turun elan dia, malah lebih tinggi daripada apa yang pernah dinikmati oleh pimpin UMNO atau MB UMNO yang dulu. Kawan-kawan bagi tahu saya, elan dia kadang-kadang 90,000, kadang-kadang zaman peak season, ada peak season dia. Macam Mega ya, ada peak season.
zaman bulan keraian Majlis Sultan umpamanya, hari lahir Sultan, hari merdeka, eloknya melebihi daripada 100,000. Saya hitung-hitung, elok dia RM3,000 satu hari. Tak tahulah, pun ada ahli, ustaz-ustaz PAS boleh terima benda ni. Saya sebagai bekas pimpinan tak boleh terima benda ni. RM3,000 satu hari, tak boleh terima. Betul, ada orang berniaga yang dapat lebih daripada itu. Itu orang berniaga. Tapi kita yang diarahkan untuk memimpin satu jamaah yang namakan jamaah Islam, ini satu benda yang tidak betul. Sebab elan dan gaji menteri besar ini boleh ditetapkan oleh sama-sama mereka. Bukan ada satu Suruhanjaya yang boleh tetapkan. Sama-sama boleh tetap. Hang penaik aku penaik hang. Macam saya kata tadi lah, sada CEO dia RM3,000, lebih RM1,000 satu hari kalau dia kerja 30 hari. Saya nak sebut di sinilah, RM3,000 satu hari memang terlalu tinggi. Apalagi MB ni uzur. Esko dia berkata dia 3 selender. Saya rasa betul. Sebab saya pun tanya juga kesihatan dia. Maklumlah, kami pernah rapat. Saya pernah menjadi setiausaha dia, pengarah pelihara dia. Kalau setiausaha ni banyak tempat. Kalau di PAS kawasan dia pengurusi, saya setiausaha. Di sekolah Tafiqiyah dia pengurusi, saya setiausaha. Pergi di Perancak Negeri pun ada jemaah, ada lajnah yang dia pengurusi, saya setiausaha. Rapat saya. Jadi sampai sekarang walaupun saya berperang dengan dia, berperang bukan kerana pribadi saya, berperang kerana dia tidak melaksanakan amanah yang telah digariskan oleh PAS. Dia sudah selewengkan amanah yang dibuat oleh Allahyarham Sapazir. Saya tanya juga, anak dia baik dengan anak saya. Mereka pernah belajar sekali di Turki, dan anak dia sering datang rumah saya. Anak saya pun sering juga pergi majlis-majlis yang kena mengenal dengan anak dia, umpamanya majlis kahwin dan sebagainya. Macam mana kesihatan bapa dia, tuan-tuan boleh cek dengan KMC, Kedah Medical Center. Kedah Medical Center ini pengurusi lembaga pengarahnya MB. Kebetulan Saizan MB, maka dia lah menjadi pengurusi lembaga pengarah. Bila jadi pengurusi lembaga pengarah, dia tak gaduh, maka nak bayar duit ubat percuma. Usaha Aizan ini mempunyai banyak penyakit dia. MKK yang ada tolong sakit, betul ke tak Hak Haji Katari? Jantung. Dan paling kritikal ialah buah pinggang dia. Ada sumber yang menyatakan bahawa dia cuci buah pinggang hampir setiap hari. Saya tak mau ambil sampai setiap hari lah. Saya ambil seminggu 4 kali. Ambil 3 kali, 3,5 kali. Bagi adil, sehari 3,5 kali. Bermakna dalam sebulan dia cuci buah pinggang 15 hari. Cuci buah pinggang bukan cuci ubat, injek balik. Dah. Cuci buah pinggang mengambil masa yang panjang. Kadang-kadang cuci sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan selepas cuci, kita harus berehat dulu. Cuba fikir, dalam sebulan berapa hari Ustaz Aizan boleh kerja? Kalau saya kata tadi sehari 3,000, itu untuk dia yang sehat. Kalau dia yang tak sehat ni berapa ribu? Mungkin jadi 5,000 sebulan. Kerana saya duduk di sekolah, kalau tak mai mengajar mengentuk kata potong gaji.
Guru mana tak potong gaji. Sama lah juga. Kalau kita bertugas MB ni, tetap saja sepatutnya tak dapatlah gaji. Tapi MB dia tetap gaji sendiri. Kerja tak kerja pun. Itu dia pendapatan dia. Saya tak tahulah haram ke apa. Banyak ustaz kat sini tanyalah. Ni pondok Sarkozy pun banyak orang boleh bagi fatwa, boleh bagi jawapan. Jadi ini yang saya nak sebut bahawa manifesto awal sudah tidak dilaksanakan oleh beliau. Kita nak tungkat langit sampai mana? Saya tak apa. Kalau sekiranya kita semua rakyat semua senang. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, saya terlibat dalam membaiki rumah-rumah rakyat Alifas dan sebahagian kecil ahli UMNO. Saya rasa rakyat lebih memerlukan wang ini. Rakyat lebih memerlukan. Contohlah, kita sendiri pun ada kawan rakan kita. Cuba kita belek rumah dia. Jangan belek rumah kita saja. Belek rumah dia. Doa ke tak? Ujian tirih ke tak? Ini semua menjadi tanggungjawab pimpin. Dan dia pun pernah sebut, bila menang, dia nak pastikan tak ada rakyat yang rasa susah dalam pemerintahan dia. Dia nak tiru juga macam zaman sahabat dan sebagainya. Itu kata dia. Tapi itulah, orang juga kata kadang-kadang, sahabat saya dah bincang dengan dia, sahabat Kuala Lumpur lah, saya dah bincang dalam telefon tentang perangai pimpin-pimpin yang ada. Dia bagi satu pandangan pada saya. Orang PAS ni, pimpin-pimpin PAS ni, bukan dia tak tahu nak buat jahat, bukan dia tak tahu nak terima rasuah, tetapi kerana dia tidak ada kesempatan untuk dia buat semua ini. Bila dia ada kesempatan, dia tidak fikir rakyat bawah. Hang sakit buah pinggang, dialisis sampai seminggu, setiap minggu, boleh kata setiap hari. Timbanglah, fikirlah. Kalau negara kita kaya, tak apa. Kemarin saya dengar kata MTK Habak, bila dia pergi melawat rumah, kebetulan rumah orang susah, tuan tu minta lah dia perbaiki hak bocor, hak rosak rumah. Dia kata tunggu lepas raya ni, bila kita ambil alih Putrajaya, kita akan laksanakan. Amboi, tunggu ambil alih Putrajaya baru nak laksana. Ni yang kita ambil Kedah ni, pasal apa kita laksana? Tak laksana satu pun. Saya bukan Menteri Besar, saya bukan Esko, saya bukan MTK. Tanya orang sebelah sungai dedak tu, adakah Haji Payah pergi perbaik rumah orang susah sana? Tanya. Kadang-kadang saya duduk melawak mereka. Apa ini aku menteri kan? Mai seorang perbaik sampai 10 biji, tak siap lagi. Mai lagi. Kadang-kadang minta rumah PPRT. Aku bukan menteri. Hak aku perbaik ni setakat yang kita boleh perbaik. Tapi sebab apa? Sebab kita rasa kita bertanggungjawab pada rakyat bawah kita. Kita tak boleh hidup, kita bukan raja, boleh hidup dalam manegat. Rakyat tak tahu duduk di mana. Jadi ini saya nak sebut. Yang pertama. Yang kedua ialah apa pengisian yang kita buat selepas itu. Selepas kita naik Elon, Exco, Elon MB, sepatutnya kita kerja keras nak isi pengisian yang dibuat oleh dalam manifesto kita, yang telah kita berjanji berkurun-kurun. Bukan janji 5 tahun, kita berjanji berpuluh tahun. Kita kata bila PAS menang ni, alhamdulillah, Islam dapat kita tegakkan.
pejabat agama akan kita besarkan, akan kita cantikkan. Betul? Memang sepatutnya begitu. Tok Hadi itu sepatutnya sama taraf dengan DO. Sepatutnya DO bahagian lain, ketua. Tok Hadi bahagian agama, dia ketua seluruh kawasan kita ni. DO Yan dengan Tok Hadi Yan, peranan Tok Hadi sama besar, tapi dia dalam bidang agama. Tapi kita tengok apa yang kita dapat buat. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, terutama orang PAS, adik-adik PAS MKK, kalau kata saya tabuk fitnah, dengar elok-elok. Bila kita nak buat Islam, institusi yang pertama yang kita kena fikir, yang kita kena jaga, yang kita kena mesyuarat ialah pejabat agama. Pejabat agama. MB kena panggil seluruh anggota pejabat agama, terang, ini dasar kita, ini pandangan kita, ini yang kita nak buat. Sila Cik Unang. Ini yang kita nak buat. Pejabat agama tempat utama, Tok Mufti, Ketua Majlis Agama, ini yang pertama kita kena tengok. Saya nak sebut pada tuan-tuan, cek tengok MKK Alipas, cek tengok apa yang saya kata. Sepanjang 5 tahun kita perintah, MB dan Esko agama tidak pernah turun ke pejabat agama. Tidak pernah turun ke pejabat agama. Bermakna tidak pernah bincang, tidak pernah memikirkan apa agama Islam nak buat di Kedah ni. Tak ada bincang apa. Mungkin dia sibuk bincang dengan balak jabat hutan kot. Tak ada masa nak bincang agama. Tok Guru Haji Rahim sebagai bekas ketua Dewan Ulama PAS Kedah, berjumpa dengan beliau, tanya kabar apa yang kita nak buat tentang Islam ini. Senang saja Saedah jawab, jangan kacau, Pak ni hantu sultan. Oh, dia butik kat sultan. Jadi kalau tahu Islam ni hantar dia sentuh, biarkan sultan saja. Buat apa kita nak perintah? Biar Allah perintah, itu senang. Yang kita nak ambil alih itu sebab kita nak buat Islam. Ini yang saya sebut. Pejabat agama tak pernah pergi. Masya Allah, nak buat kata apa? Tak buat kata apa? Saya nak tanya. Orang yang duduk di pejabat agama, ketua dia, pegawai dia, orang yang tulis khutbah dia, semua orang lama. Tak ada yang ditukar. Orang lama. Orang zaman Datuk Dek itu. Kalau zaman Datuk Dek kita kata teruk Islam dia 2 kali 5 lah. Sebab itu kita tengok tidak ada perubahan. Dalam Islam tak ada perubahan. Dulu pada peringkat awal timbalan Presiden pernah komplain, tapi komplain dengan saya lah, dengan kawan-kawan. Dia kata duk bagi alasan tak ada duit, tak ada duit. Surat arahan supaya pegawai-pegawai menutup aurat bukan penuh ada duit, tak perlu ada duit. Surat saja. Keluar satu surat yang menyatakan saya sebagai MD nak supaya pegawai-pegawai kerajaan, terutama yang kerja di bawah bumbung pejabat saya, mesti menutup aurat. Ada. Itu pun tak buat. Sama. Itulah kadang-kadang kita heran. Pasal orang ni tuli, membabi buta. Tak kira, tak fikir benda-benda ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
kita ambil masjid. Alhamdulillah. Gaji Tok Imam, gaji Tok Bilal naik. Dah naik betul dah Muhammad. Dan dah lingkungan 2-3 tahun ni. 2 tahun ni. Alhamdulillah. Tok Imam Yan, Tok Imam Terui, buat semua gaji 800 ringgit. Tok Bilal pun sama. Tapi siapa yang bayar? Kerajaan negeri membayar 50 ringgit 1 bulan untuk Tok Imam. Ni, hak pejuang Islam ni. Kerajaan pusat di bawah rekomendasi Datuk Seri Jamaica 750. Jumlahnya menjadi 800. Saya nak sebutlah Tok Imam. Hormat sikitlah Datuk Seri Jamil dan main panin sini. Guru takmir dibayar oleh kerajaan pusat di bawah rekomendasi Datuk Jamil. RM100 satu kali. Kalau 8 kali sebulan, maksimum dia 8 kali. Dia boleh mengajak. Ada orang ke tak ada orang ke, dia mengajak lah. Dia boleh 800. Sepatutnya kerajaan yang nak berjuang Islam ini, yang Ustaz Aizan pimpin, yang ahli yang riuh sangat, kata dia hebat ni, sepatutnya kena hambakan Ustaz Aizan. Kalau pusat bagi 750, kita bagi 2 kali ganda, 1,500. Bagi jadi 2,250. Barulah standard imam kita naik. Benda ini banyak dipraktis di negara luar. Saya sedia lah naik abang. Di antara negara Iran, si imam dia memang gaji besar. Cuma saya nak payah nak sebut pasal orang kecil. Tapi itu saya nak tunjuk kata di situ itu dia. Sebab itu negara Islam Iran ini, Amerika pun takut kat dia. Sebab pimpin-pimpin agama dia mendapat gaji yang setimpal. RM800 1 bulan. Belum gaji 1 hari Menteri Besar. Belum 1 hari CEO ayah. Tu imam kita. Sedar atau tidak kita bahawa kita memperlecehkan kedudukan imam kita. CEO ayah 1 hari saya sebut 1,000 lebih. Tu imam sebulan 800. Itu pun ihsan kerajaan pusat. Sebab itu baru ni duk bising. UMNO kata, bukan kerajaan negeri yang buat tu masjid. Dia tulis dalam buku sejarah dia, Masjid Hasmua Bina dia buat. Dia bising. Tapi saya nak sebut di sini bahawa tak apalah tentang pembangunan tu. Ni tentang kedudukan yang saya sebut tadi. Insentif kepada pegawai masjid. Bukan payah sepatutnya bila kita minta. Kalau saya lah dipegang, bagi pegang masjid ini,